Hello everyone. Halo Halo. semuanya. 亲爱的印尼的弟兄姐妹，大家好。 Bapak Ibu Saudara di Indonesia yang saya kasihi, apa kabar kalian semua? 刚从外面走进来的时候，我在路上看到很多观众，就是我们的弟兄姐妹，很热情的走进来我们这个家。 Sewaktu saya datang, saya melihat begitu banyak orang ngantri dan orang-orang begitu ramah dan antusias untuk masuk ke dalam main hall. 这让我很兴奋，然后又有点紧张，因为我第一次看到那么多人。 Saya juga menjadi sangat semangat, tapi saya juga gugup karena pertama kali saya melihat begitu banyak orang. 但是我知道你们大家来这边不是看我们的帅哥腓力牧师， Tapi saya tahu kita hadir di sini bukan untuk melihat pastor kita yang ganteng. 那也不是来看我的。 Yang pastinya juga bukan lihat saya ya. 对，你们大家是来看上帝的，对不对？ Kita semua melihat Tuhan di tempat ini, amin. OK， 我先自绍一下，因为刚刚Pastor Mill 有帮我介绍一下，我还是用中文自我介绍好了。 Tadi Pastor Mill sudah memperkenalkan sedikit tentang saya, tapi saya sendiri juga ingin memperkenalkan diri saya. 大家好，我是陈怡峰，我的英文名字叫Richard。 Semuanya baik, nama Inggris saya adalah Richard. 我是10岁的时候去美国，跟着我妈妈、跟我哥哥、跟我弟弟一起去美国。 Umur 10 saya pergi ke Amerika bersama dengan mama dan adik-adik saya dan juga abang saya. 在那边住了15年。 Dan saya tinggal di Amerika selama 15 tahun. 其实说实在，我在15年，在美国15年，其实我真的是没有学到什么东西，除了学了英文，就是会讲英文以外。 Sebenarnya jujurnya di Amerika selama 15 tahun, saya tidak terlalu banyak belajar apa-apa kecuali belajar bahasa Inggris. 其实是我4年前认识上帝的时候，我才能体会到什么叫人生。 Dan setelah saya berjumpa dengan Tuhan dan saya kenal Tuhan, saya baru mengerti sesungguhnya arti kehidupan. 那我有一个太太，我今天太太她这次有跟我一起来。 Hari ini bersama juga dengan saya, istri saya dan hadir duduk di depan. 对，然后我还有3个小孩子。 Dan saya memiliki 3 orang anak. 那我是在2011年4月24号，我那天受洗的。 Dan saya pada bulan 4 tanggal 24 tahun 2011 dibaptis. 所以我算是还是一个 baby Christian。 Walaupun saya adalah seorang baik Kristen, 对，可是这4年中，我觉得上帝真的是改变很多，然后也翻转我了很多。 saya merasa dalam waktu 4 tahun Tuhan merubah banyak sekali di dalam diri saya. OK， 我还没就是开始我的学员之前呢，我是不是先放我公司的一个简介好吗？ Sebelum saya bagi sharing saya ingin menampilkan profil daripada perusahaan saya. 对，然后先让大家来更快的，然后更深入的了解我公司是在做什么。 Supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti lebih dalam lagi apa yang kami lakukan. OK， 那可以请工作人员帮我放那个课吗？ Boleh silakan tolong ditayangkan dan mari kita sama-sama saksikan. We are a Taiwanese-based company established in October of 1986. Company mainly produces denim fabric and denim garments. Nianxin was named Best to Small Medium-Sized Company under 1 billion by Forbes magazine 3 years straight. We are the largest vertical integrated denim OEM manufacturer in the world, with annual production of approximately 50 million pairs of jeans and 65 million yards of denim fabric, meaning we can circle around the earth twice. Our company produces for famous global brands such as Levi's, H&M, Uniqlo, Gap, Old Navy, Lee, Wrangler, Rock & Republic, American Eagle, The Children's Place. Company's headquarters, along with research and development centers, are based in Taiwan. Overseas production bases are in Cambodia, Lesotho, Mexico, Nicaragua, and Vietnam. Among the facilities, Lesotho has the largest production base. Sunset Industry in Taiwan, from the past 30 years, we have achieved to be the largest vertical integrated denim manufacturer in the world.
annual sales revenue of $435 million while employing 29,000 workers worldwide. Our ultimate goal is to be a centuries-old enterprise, blessing many around the world. OK， 谢谢大家。 Terima kasih semuanya. 其实我这个公司其实也看得出来，因为我今年43岁。 Dan saya tahun ini berusia 43 tahun. 对，那这公司已经成立了快30年了。 Dan perusahaan itu sekitar sudah berjalan 30 tahun. 所以很明显的，这个公司不是我创立的，是我父亲。 Dan sangat jelas dan dapat kita lihat bahwa perusahaan ini bukan saya yang dirikan, tapi dimulai dari ayah saya. OK， 那我开始之前呢，我要先跟大家解释说，我为什么会来这边跟大家分享，好吗？ Tapi sebelum itu saya ingin bagikan kenapa saya berada di tempat ini bersama-sama dengan Anda dan memberikan sharing. 今年的2月底，我从我手机我收到菲利牧师传给我的一个简讯。 Di akhir dari bulan Februari saya menerima sebuah pesan dari Pastor Philip di handphone saya. 然后那个简讯上面写着说 ，Brother Richard, we would like to welcome you to speak at our business conference end of July. Dan di pesan itu dikatakan, Brother Richard, saya ingin mengundang Anda untuk datang di sebuah pertemuan kami yang dikatakan Business Breakthrough. 我第一个反应是说，菲利牧师是不是传错了？ Dan pikiran pertama yang saya pikirkan, ini benar Pastor Philip yang sedang message saya? 可是后来我又看到说，它上面写的是 Brother Richard， 所以我知道说他是给我的。 Oh, kemudian saya baca lagi, ya benar ini Pastor Philip, kemudian benar ini ditujukan kepada saya karena ada namanya Brother Richard. 我一开始是跟菲利牧说，我8月初是要去美国，所以I probably cannot make it。 Dan awalnya saya berpikir saya bulan 8 mau pergi ke Amerika dan saya jawab kemungkinan saya tidak bisa datang. 可是很奇妙的呢，过2天之后，我在我的 regular 的 church gathering。 Tapi dengan ajaibnya, sewaktu saya hadir di kebaktian hari Minggu di gereja saya, 当天的牧师跟我讲说，假如上帝在你身上有做很多的工，跟很多的神迹的话，你应该去分享。 dan pada saat itu khotbah mengatakan, jika Tuhan memberkatimu dan melakukan banyak perkara di hidupmu, maka engkau harus pergi membagikannya dan menjadi kesaksian bagi orang banyak. 然后加上呢，我知道说这个后来我知道那个 Morgan 他给我的后来这个 conference 的这个主题是叫breakthrough。 Dan kemudian Morgan email saya dan memberikan tema daripada acara ini adalah breakthrough. 然后我在台湾有参加一个社团，这个社团是算是一个 business 的社团，然后在全台湾有 top 140 business leader。 就是来自全台湾各行各业的精英的企业家。 Dan kebetulan saya ada di dalam sebuah perkumpulan di mana ada sejumlah 140 orang-orang pemimpin top di Taiwan yang ada dengan berbagai macam karir di dalamnya. 刚好4年前我有这个荣幸担任这个社团的会长。 Dan 4 tahun yang lalu saya ada di perkumpulan ini dan saya juga menjadi sebuah pemimpin di dalamnya. 对，那我当会长的时候，我们是要安排每一年的活动。 Dan sewaktu saya menjadi pemimpin dari perkumpulan ini, saya mengatur berbagai macam kegiatan di dalam perkumpulan ini. 可是你知道吗？刚好我们那年的主题刚好也是叫 breakthrough。 Dan di sebuah acara saya juga membuat temanya breakthrough. Ya, seperti yang ditampilkan di depan, temanya juga adalah breakthrough. 可是大家会觉得这是巧合吗？ Mungkin orang-orang bisa merasa, ih kebetulan banget. 我觉得在上帝的字典里面是没有巧合这个字。 Tapi saya percaya dalam kerajaan Tuhan nggak ada yang kebetulan. 是上帝跟我讲说，我就是要来这边跟大家分享。 Sehingga saya merasa sungguh Tuhan berkata saya harus datang ke tempat ini dan membagikan kepada saudara sekalian. 那刚好这个 breakthrough 这个 logo 是我太太她设计的。 Dan juga logo daripada breakthrough ini didesain oleh istri saya sendiri. 所以谢谢大家，也谢谢菲利牧师邀请我来这边跟大家分享。 Maka untuk semua hadirin di tempat ini dan juga untuk Pastor Philip, saya berterima kasih untuk bisa ada di tempat ini.
OK， 那刚刚有讲到说我会安排我们那年的活动。 Dan tadi saya mengatakan saya mempunyai kesempatan untuk mengatur aktivitas daripada perkumpulan itu. 其中有一个活动呢，就是要邀请立克胡哲。 Dan salah satu dari kegiatan perkumpulan kami mengundang Nick Fujifik untuk datang. 因为我要安排这个活动的时候呢，有一个好朋友，他送我立克胡哲的一本书。 Dan sewaktu saya mengatur perkumpulan ini, ada sebuah teman yang memberikan saya sebuah buku. 我虽然没有看完那本书，可是我觉得他这个人是可以启发、可以感动很多人的。 Dan buku itu saya baca itu bisa merubah begitu banyak orang dan juga bisa mengubah kehidupan orang-orang. 然后我相信他也会启发我们台湾的企业家。 Dan saya juga percaya bahwa itu juga bisa mengubahkan kehidupan orang-orang yang pengusaha-pengusaha di Taiwan. 所以当时呢，我就想说，想要邀请他来我们的台湾的这个社团来做分享。 Dan untuk itulah saya berpikir untuk mengundang dia berbicara di tengah-tengah perkumpulan kami. 然后我开始用我自己的方式去联络。 Kemudian saya memakai cara saya sendiri untuk menghubungi dia. 我写信给国际的社团的总部。 Dan kemudian saya menyurati 就是他的社团的dan saya menghubungi pusat daripada kegiatannya. 然后我也写信到立克胡哲他的相关的网站。 Dan saya juga menghubungi daripada orang-orang yang mengatur jadwalnya Nick Fujifik. 过了1个月，过了2个月，过了3个月，我都收到没有任何消息。 Setelah melewati 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan saya tidak mendapatkan kabar apapun. 我的心里想说，我至少也是在台湾这个社团的会长 ，at least I'm somebody。可是怎么都没有人来回我这个讯息呢？ Kemudian saya berpikir, saya itu setidaknya adalah seseorang pemimpin yang memimpin perkumpulan ini, tapi kok nggak ada kabarnya dan tidak ada seorang pun yang meresponi. 当我快放弃的时候， Tapi hampir saja saya putus asa. 然后刚好有一位朋友的太太， Ada istri daripada teman saya sendiri. 很奇妙的，她也是一个基督徒， Dan ajaibnya dia juga adalah seorang Kristen. 然后她就跟我太太圣灵讲说，你知道吗？立克胡哲，他今年7月初他要来台北。 Dan dia mengatakan, tahukah bahwa kira-kira bulan 7 Nick Fujifik sendiri mau datang ke Taiwan. 所以呢，我们就上网去查，这次的活动的主办单位是谁。 Dan kemudian saya browsing di internet dan saya cari tahu siapakah pengurus daripada acara ini. 然后后来查到是说，这个主办单位是他们一家知名有名的基金会。 Dan kemudian saya cari tahu, saya temukan bahwa salah satu pengurus ini adalah pengusaha terkenal di Taiwan. 那刚好奇妙吗？我觉得也不是奇妙，是上帝安排。你知道，刚好这个基金会的执行长以前的前秘书是我小舅子的画画的学生。 Dan ajaibnya, tapi menurut saya ya memang ini cara kerja Tuhan. Orang yang saya temukan ini adalah murid daripada menggambar saya. 然后呢，我就请这位秘书呢说，你可以帮我们约你的前老板吗？ Dan kemudian sekretaris daripada bos ini saya hubungi dan saya katakan, bisa nggak hubungin bos kamu? 那过了2天，我们就去到了办公室跟他开会。 Dan 2 hari kemudian kita mampir di kantornya dan kita meeting bersama dengan mereka. 然后我们就问他说，我们有这个荣幸可以请立克胡哲来我们社团分享吗？ Dan kita katakan sebuah kehormatan kalau kita bisa mengundang Nick juga untuk datang dan membagikan ceritanya kepada kami. 他们主办单位说不知道，因为他把他的行程表拿出来给我们看。 Mereka katakan, saya tidak tahu juga, saya tidak bisa pasti. 那他来台湾的短短5天，所有的行程都排满了。 Dan dikatakan jadwalnya sudah disusun dengan sangat padat. 可是呢，有一个空档是6月30号晚上。 Tapi ada sebuah slot di mana itu tanggal 30 bulan Juni. 然后上面写是private gathering。 Dan jadwal itu seharusnya adalah sebuah perkumpulan yang bersifat privat. 当时我听到 private gathering，我的眼睛就亮了。 Dan sewaktu saya mendengar, perkumpulan yang private, saya langsung berbinar-binar. 对，那我说这是要给我们的吗？ Dan saya tanya, ini buat kita ya? 可是
主办单位说 no， Pengurusnya katakan enggak. 他说有其他的社团，比如说像福人社跟狮子会有去 approach 他们，可是他们说这个都是不是要给他们的。Dia katakan ini bukan, walaupun ada beberapa perusahaan lainnya dan perkumpulan lainnya yang Pak Richard sangka, tapi ternyata juga bukan. 后来主办单位跟我讲说，这样子吧，你明天再回来，然后今天晚上我请我的人跟另一个服务者跟他的经纪人联络。Dikatakan kalau begitu datang aja besok lagi, nanti saya akan atur dengan manajernya dan kita lihat bagaimana. 那隔天有消息完，我才请你们再回来跟我们开会。Maka diundang untuk datang kembali besok malamnya. 后来隔天他也是打电话跟我说，是不是你过来我们这边？ Dan ditelepon lagi, dikatakan kamu datang aja besok malam. 然后很神奇的，你知道，他们说立刻服务者跟他的经纪人，他们昨天晚上他们有跟上帝祷告。 Dan dikatakan dengan sangat ajaib setelah melakukan penawaran mereka berdoa. 说这个 private slot 就是要给你们的。 Dan dikatakan kemudian slot yang tadinya private diberikan kepada mereka. 所以我用我自己的方式去联络、去 contact 都没有任何的讯息。 Dan dengan cara saya sendiri mencari koneksi dan saya sendiri telepon tidak ada kabar. 可是上帝是不是很奇妙？他只要这样子，是不是可以把我们的事情就成就呢？ Tapi Tuhan dengan cara yang ajaib, hanya dengan satu klik aja Tuhan bisa menjawab semua pertanyaan dan permintaan kita. 对，所以我们真的不要依靠自己，真是要依靠上帝。 Maka sungguh kita tidak bisa bergantung kepada diri sendiri, tapi kita harus bergantung kepada Tuhan. OK， 我个人经历的话，我想要跟大家分享。我刚开始，我跟我太太结婚快18年。 Untuk pengalaman pribadi saya juga ingin bagikan bahwa saya menikah hampir berjalan 18 tahun. 我们从台湾回来，从美国回来的时候，我们就马上结婚。 Setelah kita kembali dari Amerika dan kita segera menikah. 然后就马上生小孩。 Dan kemudian kita memiliki anak. 所以小孩生下来之后呢，其实我们的婚姻是很不快乐的。 Setelah kita memiliki anak, sebenarnya pernikahan kita itu tidak bahagia. 我们可以为了没有事情，然后可以吵。 Kita bisa aja ribut dengan hal-hal kecil. 为了小事可以大吵。 Kemudian hal kecil menjadi hal-hal besar. 对，然后吵到我们每次吵架都会把离婚这两个字挂在嘴上。 Setiap kali kalau kita berantem, kita bisa menyebut kata cerai. 我是不知道说在这场各位是不是听起来很熟悉吗？ Saya tidak tahu apakah ini kedengarannya sangat familiar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 我想当初我太太可能会觉得说，哇，我现在的先生怎么当初我嫁的人跟他现在怎么差别那么大？ Mungkin istri saya berpikir ya, kenapa pria yang saya nikahi berbeda sekali dengan yang sebelum saya nikahi? 哇，可是我当时也觉得说，我当初娶的这个女人，怎么当初跟她我娶之前她怎么差那么多？ Saya sendiri juga berpikir, wanita yang saya nikahi ini kok juga beda ya dengan sebelum saya nikahi. 可是你知道吗？在这个很不快乐的这个婚姻当中，其实我们还有接触到佛教的团体。 Dan juga di tengah-tengah pernikahan kita yang tidak bahagia, kita terlibat di dalam organisasi Buddha. 可是呢，这个对我们婚姻一点帮助都没有。 Dan hasil daripada perkumpulan ini sangat sekali tidak membantu pernikahan kami. 可是后来我的好朋友们就是跟我的太太开始传福音。 Kemudian teman baik kita mulai menginjil kepada istri saya. 他开始接触教会，跟有很 regularly 就是去教会去聚会。 Dan kemudian istri saya hadir ke ibadah hari Minggu secara rutin. 那我在他身上慢慢看到改变。 Saya melihat perubahan di dalam dirinya secara perlahan. 在还没认识上帝之前，我只会看到他的缺点。 Sebelum saya mengenal Tuhan, saya hanya bisa melihat kelemahan di istri saya. 可是我觉得他认识上帝之后呢，他甚至变得比较顺服。 Tapi setelah dia mengenal Tuhan, istri saya menjadi istri yang sangat melayani saya.
我知道说，我要念两个经文给大家哈。 Saya ingin membacakan 2 ayat kepada Bapak Ibu Saudara 以弗所书 di kitab Efesus 第5章23节 pasal yang kelima ayat yang ke-23. 因为丈夫是妻子的头， Karena suami adalah kepala istri, 如同基督是教会的头， sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. 他又是教会全体的救主。 Dialah yang menyelamatkan tubuh. 然后第2章是以弗所书 Yang kedua juga adalah kitab Efesus 第5章25节， pasal kelima ayat yang ke-25. 你们做丈夫的要爱你们的妻子， Hai suami, kasihilah istrimu, 正如基督爱教会，为教会设计。 sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 我知道这个两个经文是不是大家都很熟悉，对不对？可是 Saya tahu 2 ayat ini tidak asing lagi bagi para jemaat. 可是我本身我还有认识基督徒的夫妻，他们是那么他们婚姻当中也不是那么快乐的。 Tapi di antara teman-teman saya yang juga adalah pengikut Kristus, saya temukan juga beberapa pernikahan yang tidak bahagia. 我个人的看法，我觉得很简单。 Untuk cara pandang saya sendiri, menurut saya sangat simpel. 我觉得太太跟先生假如那么爱上帝的话， Menurut saya jika suami istri sangat mengasihi Kristus, 我觉得这两个原理跟道理很自然而然的就会融入在你的婚姻里面。 maka kasih itu akan otomatis ada di dalam pernikahan. 所以呢，我真的要谢谢上帝，因为上帝拯救我们的婚姻。 Dan saya sewaktu mengenal Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan pernikahan kami. 所以真的是要把荣耀归给上帝。 Kemuliaan semuanya bagi Tuhan Yesus. OK， 我下一个 sharing 是要讲我的儿子哈。 Sekarang saya ingin membagikan tentang anak-anak saya. 我的小儿子在右边的话，其实他是最小的那个儿子。 Anak saya yang sebelah kanan seharusnya itu adalah anak saya yang paling muda. 他生出来的时候，他的体重是4450公克。 Sewaktu dia lahir beratnya 4450公克，4.45 kilo。 4.4. 4.5 yeah. Ya, 4,4 kilo. So it's a huge baby， 这个算是巨婴吧。 Oh, ya benar. Jadi 4,4 kilo saya sudah pasti sekarang karena dikatakan bayi itu gede banget. 可能我觉得是不是他的头脑发育的比他身体还要快？ Kemudian saya berpikir apakah otaknya itu bertumbuh lebih cepat daripada tubuhnya? 当他快1岁的时候，假如说我们跟他沟通，他觉得我们听不懂他讲的话，他会很生气。 Sewaktu dia hampir usia 1 tahun, anak saya akan sangat marah jika kita tidak mengerti apa yang sedang dia katakan. 可是呢，他生气呢，他会生气到整个身体发抖，发抖完之后呢，他整个脸会翻白，然后休克。 Kalau anak saya udah marah, dia bisa benar-benar marah sampai gemetar dan kemudian semua wajahnya menjadi pucat. 然后休克之后，然后晕倒。 Dan kemudian akan pingsan. 然后晕倒之后，我的太太在旁边，她的第一反应就是会很大声的尖叫，然后想要来救他。 Dan reaksi pertama istri saya itu kaget dan kemudian teriak-teriak untuk membangunkan anak saya. 可是你知道，当时我儿子发生他这个病的时候， Kemudian sewaktu anak saya menderita sindrom seperti ini, 刚好在台湾的新闻有一个报道， kebetulan di berita di Taiwan ada sebuah laporan. 说在台湾的台南有一个小女孩，跟她的爷爷，她说她跟她的爷爷讲说，我想要看卡通。 Ada seorang gadis kecil di Tainan mengatakan kepada kakeknya dia ingin nonton kartun. 可是这位爷爷他就不要让他的孙女看卡通。 Tapi kakek ini nggak mengizinkan cucunya untuk nonton kartun. 然后这位小女孩她也是一样，生气到休克，然后晕倒。 Dan anak ini juga marah sampai pingsan.
可是这个结果说，这个小女孩死掉了。 Tapi akhir dari cerita ini anak ini mati. 所以当时我跟我太太都很害怕， Makanya saya dan istri saya mendengar berita itu sangat takut. 所以我太太带我的小孩子到处去看医生，然后去做检查。 Istri saya membawa anak saya keliling ke dokter untuk periksa. 然后医生做检查，然后他每次都会跟我太太讲说：“你儿子没有问题啊，你儿子长得那么壮，那么健康，他没有问题。” Dan dokter selalu mengatakan anak kamu tuh nggak apa-apa. Lihat anakmu tuh begitu sehat. 可是问题还是一样，还是没有改善，然后也没有被医治。 Dan kemudian setiap kali kita melihatnya tidak ada perubahan dan juga tidak ada perawatan. 当时我太太还不认识上帝的时候，她带我儿子去给算命老师。 Kemudian istri saya waktu itu belum kenal Tuhan, dia ajak anak kita untuk ke peramal. 然后又带他去改名字， Kemudian ajak dia untuk ganti nama. 结果还是一样，没有效。 Tapi akhirnya sama aja, nggak ada perubahan. 所以在最后在最严重的一次的时候，我儿子他一样，他这次发生的时候，他的脸是发紫色的。 Dan ada sebuah kejadian yang lebih parah di mana wajah anak saya berubah menjadi ungu. 那这个大约是他快2岁的时候， Saat itu dia hampir berusia 2 tahun. 当时我的太太跟就是我的岳母，就是我太太的妈妈，在房间里面。 Saat itu istri saya beserta dengan mama dia sendiri ada di kamar 对，然后看到我儿子晕倒， dan menyaksikan anak saya pingsan. 当时我太太也跟我的岳母已经有开始接触上帝了。 Pada saat itu istri saya dan juga mertua saya sudah mulai menerima Tuhan. 那以前他们处理的方式，他们说是大尖叫，然后再去救他。 Dan waktu itu mereka langsung melihat anak saya yang pingsan itu. 可是这次呢，觉得很奇妙，我太太跟我的岳母同时喊4个字，他们就说：“耶稣救我。” Biasanya mereka teriak-teriak, tapi pada saat itu sangat ajaib mereka mengatakan empat kata yang dikatakan Yesus tolonglah kami. 耶稣救我这4个字讲完，还不到3秒钟，我的儿子就醒来了。 Dan setelah kata itu diucapkan, tidak sampai 3 detik anak saya bangun. 所以那一次是最严重的一次，也是最后一次。 Dan saat itu adalah yang paling parah dan juga yang terakhir kalinya. 所以这个是上帝的 supernatural healing。 Dan ini benar-benar sebuah mujizat kesembuhan dari Tuhan. OK， 刚刚在我的公司的简介，我们在尼加拉瓜、Cambodia， 然后在 Vietnam， 然后在 Lesotho 都有设厂。 Barusan kita saksikan video profil daripada perusahaan di mana kita ada pabrik di Nicaragua, Kambodia, Vietnam, dan juga Lesotho. 其实，在每个公司有投资的话，其实不一定投资都是顺利，或者是有获利的。 Di setiap pabrik yang kita invest tidak selalu menguntungkan. 那每一次这个部门没有赚钱，那我的父亲就会讲说：“嘿 ，Richard， 你去负责吧。” Di setiap kali ada departemen yang tidak menghasilkan dan tidak menguntungkan, papa saya selalu berkata, Richard, kamu pergi sana dan kamu tanggung jawab di departemen itu. 我当时心态是觉得说 ，Why me？ 为什么是我呢？ Dan pada saat itu saya selalu bertanya, kenapa saya? 是我那么的衰吗？ Masa saya begitu sial? 我说实在，我真的心里真是很不平衡。 Dan sungguh hati saya sangat tidak damai pada waktu itu. Why do I get all the dirty job？ Kenapa saya selalu mendapat pekerjaan-pekerjaan yang kotor? 可是我觉得，虽然我觉得抱怨，我同时会把我的工作做好。 Biasanya saya melakukan pekerjaan saya dengan baik. 在亏损的之前，我接手之后的第1年，我 handle 整个知识部门之后，它就会赚钱。就是说我开始接这个部门之后，刚开始是亏损的，可是1年后我会把它马上变赚钱。 Dan sewaktu saya mengambil alih perusahaan yang merugikan ini, dan waktu itu saya sudah kenal Tuhan, kira-kira dalam waktu 1 tahun keadaan menjadi berbalik. 哇，当时我觉得我的自信很高。 Dan saat itu saya mulai percaya diri dan percaya dirinya itu tinggi banget. 甚至有点骄傲。 Dan sedikit sombong. 我觉得一个成功的生意人，
他的心态不应该是要骄傲的，是要更谦虚、更谦卑。Saya rasa pengusaha yang sukses itu seharusnya tidak menjadi sombong, tapi semakin hari semakin rendah hati. 所以当时我在接这些的亏损的部门的时候，我给我自己很大的压力。Sehingga sewaktu saya menangani dan bertanggung jawab di departemen yang rugi ini, saya memberikan sebuah tekanan yang sangat berat untuk diri saya sendiri. 我甚至有一阵子快到8个月，就是8个月的期间，我都是失眠的。Dan benar-benar hampir dalam waktu 8 bulan, saya ini benar-benar orang yang tidak bisa tidur. 我一天只睡3个小时。Saya satu hari cuma tidur 3 jam. 我当时是没有精神崩溃，可是已经快差不多了。 Dan saya benar-benar tidak ada tenaga dan saya benar-benar cuma tidurnya sedikit sekali. 可是认识上帝之后呢，我觉得我现在做的工作是更轻松。 Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya merasa apapun yang saya lakukan itu lebih gampang. 真的，因为我学着要怎么交托。 Benar, karena saya belajar untuk berserah. OK， 我现在是要讲我们Align 所多的部分。 Dan saya ingin membagikan departemen kita yang di negara Lesotho. 我还没接的时候，我是2013 1月1号开始接的。 Saya mulai mengambil alih di tahun 2013. 可是从2011年到2012，我们这个产区亏损了超过4500万美金。 Dan sewaktu 2011 sampai 2012, benar-benar kita mengalami sebuah kerugian hampir 45 juta US dollar. 可是我接这个部门之后，跟我之前还没认识上帝的时候，我觉得我现在做的工作是更轻松、更有信心，然后我觉得上帝会祝福我，所以我在2013的时候呢，就马上可以赚钱。 Dan sewaktu saya mengambil alih perusahaan ini yang tidak menguntungkan, saya sudah kenal Tuhan. Cara saya bekerja sudah lagi tidak sama, saya sudah lebih rileks. Dan di tahun 2013, saya menemukan bahwa perusahaan ini mulai menguntungkan. 可是呢，在这个顺利的过程中，当然会有阻扰。 Dan pastinya tidak berjalan begitu lancar dan tidak semuanya berjalan dengan lancar. 我在海外的一些同事，就是主管们。 Dan juga beberapa kepala bagian di Taiwan. 他们跟我说：“老板，我们可以在工厂盖一个佛堂吗？” Dan kepala bagian ini mulai tanya saya, "Bos, boleh nggak di pabrik kita itu bangun kuil?" 当然我是一个基督徒，我当然是说，当然是不可以的。 Saya seorang Kristen, saya pengikut Tuhan. Pastinya jawaban saya tidak. 可是我不能用我自己的信仰来去跟他讲说不行。 Tapi saya tidak bisa memakai kepercayaan saya dan menjawab tidak begitu saja. 后来过了几天之后呢，我觉得上帝给我一个很强烈的一个声音。 Dan lewatin beberapa waktu, saya merasa Tuhan berbicara dengan begitu tegas. 然后上帝就说，其实这些海外的干部，其实他们那么去远的地方，其实为了就是要过很好的生活，就是要赚钱。 Dan orang-orang yang merantau dan kerja di perusahaanmu, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ingin menghasilkan uang. 那过去12年，你们这个部门都是亏损的。 Dan sudah berjalan 12 tahun, departemen ini selalu merugikan. 那为什么不要跟他们讲说，你就是给我这个上帝1年，跟我的上帝1年的时间？ Kenapa kamu tidak katakan kepada mereka, kata Tuhan, berikan 1 tahun, waktu 1 tahun. 让这个产区赚钱。 1 tahun untuk membuktikan bahwa perusahaan ini, departemen ini bisa menguntungkan. 然后保证你们所有的干部年的 bonus 会比都会比以前多。 Dan jamin kepada para karyawan bahwa bonusnya akan lebih banyak daripada tahun lalu. 其实这个声音在我的心里中已经很久，然后这个 voice 是非常强烈的。 Sebenarnya suara ini sudah sangat lama dan juga sangat tegas saya dengar di dalam hidup saya. 所以我后来有收到上帝的 confirmation 之后，我就马上跟我的主管讲说，
Setelah saya menerima peneguhan dari Tuhan, saya katakan kepada kepala bagian, 这样吧，假如说你们明年年初领的 bonus 是比你往前多啊，你们就要听我的话，你们都以后就不能盖佛堂。 dan saya katakan kalau tahun ini kalian mendapat bonus, dalam waktu 1 tahun kalian mendapat bonus lebih banyak daripada tahun lalu, maka kalian harus dengarkan apa yang saya katakan, tidak lagi meminta saya untuk membangun kuil di pabrik. 那我这个信心是从哪里来吗？你知道吗？是上帝给我的。 Tahukah dari mana saya dapat rasa percaya diri seperti itu? Itu datangnya dari Tuhan. 所以过一年之后呢，我们整个产区正式赚钱了。 Dan singkat cerita setelah 1 tahun perusahaan kita itu menghasilkan untung. 然后他们也有承诺，当初对我的承诺说，假如有赚钱，他们领的钱比往年更多，他们就不会盖佛堂。 Dan mereka juga menagih janji, dan mereka juga ingat janjinya kalau mereka mendapat bonus lebih banyak, mereka tidak jadi untuk bangun kuil. 同时在台北的同事跟在工厂的同仁们，他们也不会在公司跟工厂拜拜。 Dan juga orang-orang yang di kantor, yang di pabrik, mereka juga tidak akan sembahyang lagi. 真的是很奇妙。 Dan sungguh hal itu terjadi dan ajaib sekali. 神妙不是奇妙 ，sorry。 Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan, sebuah mujizat. OK， 我还要再讲说，从2013、2014到今年哈， Dan saya juga mau teruskan mengatakan apa yang terjadi di tahun 2013, 2014, dan juga sampai tahun ini 2015. 从2003，当年已经有开始赚钱了。你知道2014比2013更好。 Dan 2013 mulai menguntungkan, dan kemudian 2014 lebih menguntungkan lagi dari 2013. 然后呢，今年的上半年就是1月到6月份， Dan juga di awal tahun di awal 6 tahun maafkan saya di tahun 2015 di awal 6 bulan 比去年的同期1月到6月份， dibandingkan tahun lalu di awal 6 bulannya 2015是比2014成长83%。 tahun ini tahun 2015 lebih menguntungkan daripada tahun lalu. 其实这个不是很神妙的建立，你知道吗？我觉得最神妙的见证是说，你知道吗？我每一年的公司的成本每一年成长4 to 6%。 Dan bukan itu kesaksian saya yang saya merasa itu adalah sebuah keajaiban, tapi saya merasa perusahaan saya selalu berkembang 4-6% setiap tahunnya. 然后呢，我们的售价也被客人砍价，就是被杀价，我的单价被杀价。 Dan harga selalu bersaing dan harga kita selalu kalah bersama dengan saingan-saingan kita. 可是呢，我们还有这个成长。 Tapi kita masih memiliki sebuah keuntungan. 所以你们大家在场问我说，是真的吗？我说是真的。那是怎么办到的？我说我不知道。 Jika Anda bertanya kepada saya, itu benar nggak? Saya mau katakan iya itu benar. Tapi kalau Anda tanya saya bagaimana itu terjadi, saya mau katakan saya juga nggak tahu. 所以我请我的会计师算了1次、2次、3次、4次、5次。 Dan saya benar-benar merasakan kebaikan Tuhan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 然后他说：“老板没有算错啊。” Saya hitung lagi dan karyawan saya juga hitung dan katakan, oh ya ini nggak salah. 所以我后来是觉得说，真的是上帝的作为，因为我们要去追究说是怎么发生的，或是怎么办到的，其实是没有办法解释的，因为这是上帝的作为。 Dan bagaimanapun cara kita meneliti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita tidak bisa menemukannya karena inilah cara kerja Tuhan. 所以这也是把荣耀归给上帝。 Maka ini pun segala kemuliaan bagi Tuhan. OK， 这个上面的照片呢，是去年2014 1月份的时候， Dan di tayangan ini adalah tahun lalu, tahun 2014 Januari. 对，然后这也是发生在赖索托。 Dan terjadi bencana alam banjir di Lesotho. 当时那边有算是雨季，然后下大雨，连下了7天。 Dan saat itu turun hujan besar selama 7 hari. 那当地的政府其实它的公共设施也做得不是很好，很完善。 Dan pada saat itu segala sesuatu tidak berjalan dengan begitu lancar.
那我记得这一天，这天的照片是发生在礼拜五的中午。 Dan foto ini saya ingat terjadi di hari Jumat. 然后呢，那个水就很快的淹到我工厂里面来。 Air itu begitu cepat naik dan sampai masuk ke dalam pabrik saya. 在短短的3分钟以内，那个水就已经就是比膝盖还要高了。 Dan dalam waktu yang sangat singkat, dalam 3 menit, airnya naik sampai ke atas lutut. 后来我的主管跟我讲说，老板，我们工厂淹水了，我们没有办法再运作，所以下午的时候我们是没有办法上班，所以他把所有的当初就是在现场的当地的员工就请他们先回家。 Kepala bagian saya melaporkan kepada saya, bos, ini banjirnya udah sampai selutut, sepertinya kita tidak bisa melanjutkan aktivitas, sehingga semua aktivitas dihentikan. 其实在座的，假如说你们有自己工厂的话，其实淹水对一些工厂是很严重、很伤的。 Kita sendiri jika kita punya pabrik, kita tahu kalau terjadi banjir di pabrik itu adalah perkara-perkara yang lumayan bikin orang pusing. 我知道这个讯息之后呢，我就开始担心，然后害怕跟有恐惧感。 Dan waktu saya mendengarkan kabar itu, saya mulai takut, saya khawatir, dan saya mulai kebawa pikiran. 我当时也是担心说，哇，那怎么办？我的工厂没有办法上班，没有办法生产，我的货是不是没有办法准时的可以交给客户呢？ Saya mulai berpikir, gimana ini pabrik nggak jalan? Apakah saya bisa tetap produksi untuk memenuhi orderan? 那我的机台设备跟我的产品会有很大的损失呢？是有多大呢？ Nah, produksi saya akan mengalami kerugian. Kerugiannya sebesar apa? 后来我当天晚上半夜我睡不着，我后来就是有声音说：“你不是认识上帝吗？” Dan waktu tengah malam saya tidak bisa tidur, saya mendengar sebuah suara yang bertanya, bukankah kamu kenal Tuhan? 所以我就告诉我自己讲说，你不要担心，因为担心也没有用。 Kemudian saya mengatakan kepada diri saya sendiri, nggak usah khawatir, khawatir juga percuma. 所以我就开始祷告， Kemudian saya mulai berdoa. 所以我就把这个困难跟最无助的时候，我就把这个问题交给上帝。 Dan pada saat tersulit dan pada saat saya tidak berdaya, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. 然后我礼拜五晚上祷告，礼拜六晚上也是祷告。那我太太她也请我们周围的好朋友有一起帮我们代祷。 Hari Jumat saya berdoa, hari Sabtu saya juga berdoa, dan teman-teman istri saya juga kami ajak untuk dukung kami di dalam doa. 可是过了在礼拜天的中午的时候，应该是下午，后来我就接到一个 text，就是我的主管传给我的。 Dan pada hari Minggu siang, saya mendapat message, saya mendapat pesan daripada kepala bagian pabrik saya. 然后他说：“老板，你知道吗？我们花了2天去抢救我们的设备跟机台。” Dan dikatakan, bos tahu nggak, selama 2 hari kita berusaha untuk membereskan masalah-masalah di pabrik. 因为我们在这个工厂里面就是有超过2000个机台。 Dan di dalam pabrik itu ada kira-kira jumlah 2000 mesin. 可是你知道吗？只有2台是报废的，是没有办法修的。 Dan cuma ada 2 mesin yang tidak bisa diperbaiki. 然后呢，所有的大货他们都可以挽救。 Dan sisa-sisanya itu semuanya bisa diselamatkan. 然后他们说整个工厂都已经处理完了。 Maka semua masalah di pabrik itu sudah dibereskan. 然后礼拜天早上可以照正常上班。 Maka di hari Minggu pagi semua kembali kepada aktivitas semula. 所以在这个时候最无助的时候，我们担心有用吗？ Maka dari itu saya ingin katakan, apakah berguna di saat kita tidak berdaya, kita tetap khawatir? 你更担心，你会给自己更多压力，会让自己更睡不着。所以你为什么不要把你的问题跟困扰最无助的时候交给上帝呢？ Semakin kita khawatir, semakin kita memberikan tekanan kepada diri sendiri, lebih baik kita serahkan dan kita berserah kepada Tuhan. 哇，所以我们这些要把这个荣耀给上帝。 Saya sungguh mau memberikan kemuliaan bagi Tuhan. 最后呢，我是要跟大家 share 几个经文。
Terakhir saya ingin membagikan beberapa ayat kepada Bapak Ibu Saudara. 第一个是以弗所书第6章 Yang 第 pertama 19节， adalah Efesus pasal 6 ayat yang ke-19. 也为我祈求，使我得着口才， Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. 能以放胆开口讲明福音的奥秘。 Jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. 另外一个是约翰福音 Yang satunya lagi di kitab Yohanes, 第14章 pasal yang ke-14, 12到13节。 ayat yang 12 dan 13. 我实实在在的告诉你们，我所做的事情，我的人也要做。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. 并且要做比这更大的事。 Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. 因为我往父那里去，Sebab aku pergi kepada Bapa, 你们奉我的名，无论求什么，我必成就。 dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. 照父因儿子的荣耀。 Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. 这两个经文是我在台湾跟牧师团契的时候，他送给我，他要我把这两个经文送给大家的，因为这两个经文是跟突破是有关系的。 Dua ayat ini diberikan oleh pendeta saya untuk dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. 所以我在这边跟大家分享，不是说我现在的婚姻有多美满，我的儿子是多的强壮，多么的开心。 Sehingga waktu saya berdiri di tempat ini dan berbicara kepada Bapak Ibu, saya bukan menunjukkan betapa gagah kuatnya saya dan betapa sehatnya anak saya sendiri. 或者是说我现在公司可以做得很好。 Bukan juga mengatakan bahwa perusahaan saya berjalan dengan sangat lancar. 可是你们知道什么叫交托吗？ Tapi apakah Bapak Ibu semua mengerti dengan satu kata yang dikatakan berserah? 我说交托是完全的交托， Suatu saya katakan berserah berarti berserah sepenuhnya. 还是当我们有困难的时候，我们还是用我们自己的方式去处理事情呢？ Suatu kita menghadapi masalah dan kita memakai pengertian kita sendiri atau kekuatan kita sendiri. 那依靠呢？ Cara kita bergantung kepada diri sendiri. 是完全依靠吗？ Apakah itu namanya berserah? 那奉献，什么叫奉献？我们正是有把我们自己跟把我们公司奉献给上帝吗？ Kemudian satu lagi, persembahkan. Apakah kita mempersembahkan pekerjaan kita kepada Tuhan? 当我学习如何的交托跟依靠，我们真的可以得胜。 Sewaktu saya belajar untuk berserah dan bersandar kepada Tuhan, maka saya melihat begitu banyak kemenangan. 所以在这边，我们的主题是突破。 Sehingga topik daripada pembicaraan kita ini di mana itu adalah breakthrough. 所以突破，我们在这边知道说，上帝是可以拯救我们的婚姻的。 Dan kita tahu kalau kita mau mengalami terobosan, Tuhan bisa membuat kita pulih di dalam keluarga. 突破我们的小孩子生病的时候，最无助的时候，我们可以依靠上帝来医治我们的家人。 Terobosan di saat anak kita sakit, Tuhan bisa memulihkan dan Tuhan juga bisa menolong dan menyelamatkan keluarga kita. 突破，当我们的企业有困难的时候，最无助的时候，上帝是可以拯救我们的事业的。 Terobosan di mana kita menghadapi kesulitan dan masalah di dalam karir kita, Tuhan bisa memberikan jalan keluar. 突破，当我们的企业跌到谷底的时候，上帝是可以翻转的。 Dan saat kita mengalami keterpurukan di dalam bisnis kita, Tuhan juga bisa memutarbalikkan dan memberikan kita terobosan. 所以真的不要限制自己， Maka dari itu jangan kita bergantung kepada kekuatan diri sendiri 更不要限制上帝。 dan juga jangan menyalahkan Tuhan. 所以我做个 recap， 我是用英文讲哈。 Saya mau memberikan sebuah kesimpulan dan saya katakan dalam bahasa Inggris. God is a lot bigger and more capable than we imagine. Tuhan jauh lebih besar dan Tuhan lebih mampu daripada apa yang kita bisa bayangkan. Believe in Him, trusting Him, and of course have faith in Him.
percaya kepada Tuhan dan juga berimanlah kepada Tuhan. OK， 那以上是我的见证跟修营。我希望在场的弟兄姐妹们，我知道说上帝会持续的爱你们，会用你们。我希望在你们身上也可以经历到上帝的大能，好让你们去外面跟你的周围朋友，或者去外面去分享上帝在你们身上做的见证。Setelah saya membagikan tentang kehidupan saya tahu Tuhan mengasihi setiap jemaat, maka kalian juga akan pergi, kalian akan membawa pengaruh, kalian juga akan memberkati orang lain, dan kalian akan memberikan kesaksian hidup kalian kepada orang banyak. 所以上帝爱你们 ，God bless you。 Tuhan Yesus mengasihi dan Tuhan Yesus memberkati. 谢谢大家，谢谢。 Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan dan juga God bless you. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Praise the Lord, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri terlebih dahulu. Saya tahu semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bisa bekerja di sana, Tuhan bisa bekerja di mana-mana. Saya senang sekali dengan kata-kata tadi itu. Beri kepada aku dan Tuhanku 1 tahun untuk membuktikan bahwa pekerjaan bisnis yang merugi ini bisa menguntungkan. Sehingga Anda tidak perlu lagi meminta saya membangun kuil di dalamnya. Itu sangat relevan bukan buat kita yang di Indonesia, business owner. Kadang-kadang kita kepikiran, gimana ya nolaknya? Nolak Sarah. Nggak nolak, salah. Salah sama Sarah, sama-sama susah. Tapi ternyata iman Elia. Pergilah, hujan akan datang. Lalu dia tersungkur di antara 2 pahanya dan berseru pada Tuhan. Itu iman. Itu bukan teori bisnis. Itu iman yang ujungnya mujizat, keajaiban, bukan kekuatan manusia. Kalau Tuhan sekali klik saja, sesuatu terjadi dengan usaha sendiri. Termasuk tadi seperti mau mengundang seorang hamba Tuhan tanpa lengan dan kaki. Sekalipun beliau adalah seseorang orang besar di sana. Nggak bisa ya nggak bisa. Kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang tutup? Kalau Tuhan yang angkat, siapa yang bisa turunkan? Bapak Ibu Saudara, di Business Breakthrough ini ada urapan. Bukan teori. Anda bisa sehari-harian kemampuan nelayan, lahir generasi ketiga dan nelayan demikian, Anda tak akan dapat ikan. Tuhan berkata, tabur di sebelah kanan. Anda akan tahu hasilnya. 153, akulah Allah. Be still and know that I am God. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda barusan mendengarkan firman dari seorang Ishak tentunya. Jikalau Anda hari ini mau diberkati, dipakai Tuhan, cari ke divisi yang masalah. Garap di sana. Problem solvers. Selalu adalah cara Tuhan untuk mengurapi seseorang. Where there is a problem, there is an anointing. Tapi jikalau Anda tidak punya masalah, puji Tuhan, ini waktunya bangun tangga. Anda barusan mendengarkan dari Ishak yang menggali sumur daripada Abraham. Anda juga bisa. Saya yakin Tuhan akan bekerjanya semakin luar biasa dalam hidup Anda. Anda akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oh haleluya. Saya selama tadi mendengarkan itu seperti dapat sebuah rema. Sebentar lagi kan kita juga akan selesai sesi malam ini. Munculkan saudara di multimedia 2 Raja-Raja pasal 7. Ini seperti rema bagi Indonesia. Anda bisa tangkap 2 Raja-Raja pasal 7 munculkan di depan sini dengan cepat. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 tadi yang saya minta. Ya, oke. Dan ada sebuah rema di sini tentang apapun pakar prediksikan tentang ekonomi Indonesia, izinkan saya mengatakan, orang-orang yang percaya Tuhan diluputkan. We are the problem solvers of Indonesia. Trust God for it. Kita tidak akan ikut. Tidak ada masa paceklik. Lihat ini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan sesukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria, yang waktu itu dilanda kemelaparan besar. Dengan kata lain, besok, apa yang selama ini mahal akan murah bagi Anda.
Dan kepala pasukan tertawa, keesokan harinya dia diinjak-injak oleh massa. Tidak menikmati itu. Sebab dia berkata, sekalipun Tuhan menciptakan langit dan bumi, bisakah ini terjadi? Bisa, bro, bisa saudara. Besok, apa yang mahal bagi Anda akan jadi murah. Itu berarti nubuatan bahwa Anda akan diberkati. Nggak hanya itu, besok apa yang mahal, karena krisis bukan, akan jatuh harga. Harga-harga untuk modal akan kembali terjangkau sehingga margin profit Anda semakin besar. Allah kalau bekerja, tidak ada yang bisa turunkan. Percayalah di dalam bisnis breakthrough ini, semua kita yang bersandar dan berserah pada Tuhan diluputkan. Dan kita yang sekarang melihat ada sebuah bolong lubang masalah di negeri, itu adalah panggilan kita untuk memutarbalikan. Jangan memiliki mental yang kalah, semua di sini lebih dari pemenang. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk materaikan firman ini. Jangan lupa nanti waktu setelah doa berkat, munculkan berapa detik di depan tayangan email untuk pertanyaan Anda. Jangan last minutean, semua kita profesional. Besok jam 11 email tidak diterima lagi. Anda bisa email mulai malam hari ini, pertanyaan Anda jam 11 kami meeting bersama dengan Brother Richard juga untuk sortir pertanyaan-pertanyaan Anda. Setelah doa berkat, munculkan berapa detik, orang catat. Jangan lupa kalau Anda mau bertanya. Besok tidak terima pertanyaan langsung dari audiens. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, di bawah juga ada sebuah lukisan yang saya persembahkan untuk Anda, namanya Do Not Worry. Jangan khawatir, burung di udara dia pelihara. Itu adalah supaya Anda bisa bicara pada Anda yang tadi telah diingatkan. Jangan khawatir, khawatir tidak berguna. Katakan kanan kirinya, jangan khawatir, khawatir tidak berguna. Berserahlah pada Allah. Haleluya. Aku berserah. Katakan sama-sama. Aku berserah. Ada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Serahkan bisnis dan keluarga Anda. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Mari kita serahkan pekerjaan kita. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Angkat tangan, katakan, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Lebih tinggi lagi, I surrender all. Katakan, I surrender all. I surrender all. All to Jesus. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. Lebih tinggi lagi, aku berserah. Mari serahkan kekhawatiran kita. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat.
Yesus, Kau Juru Selamat kami. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Terima pengurapan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Materaikan firman-Mu dengan pengalaman-pengalaman yang hidup. Kau memanggil kami bukan hanya melakukan pekerjaan besar, tapi pekerjaan lebih besar. Ya Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, Kau besarkan kapasitas iman kami. Turunkan berkat-Mu atas umat-Mu yang menanti. Terima kasih Tuhan. 2 sesi, tapi kami tahu ya Tuhan, ini bekal kami untuk berjalan di tahun-tahun yang akan datang dalam kemenangan dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam dunia pekerjaan jemaat yang Kau cintai. Oleh karena itu sekarang terimalah berkat untuk malam hari ini sampai kita berjumpa besok hari. Berkat dari Allah Bapa, kasih serta karunia daripada Tuhan Yesus, pengurapan dan persekutuan dengan Roh Kudus di dalam dunia pekerjaan kita, dalam bentuk juga suara yang membimbing kita ke kiri atau ke kanan, yang menuntun kita seperti suara gembala menuntun dombanya. Tuhan yang memberimu hikmat, dan Tuhan memberkatimu sehingga kekayaanmu tidak datang dengan susah payah dan kutuk terhadap keluargamu. Berkat dari Tuhan, semua dari Tuhan, semua oleh Tuhan, semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. God bless you. Good night.